kontak seorang doktor psikiatris tu, tapi bila kontak doktor tu macam tak terima. Apa orang panggil? Macam tak terima lah kalau kita nak untuk interview ke, dia cakap busy. Jadi yang tu kita cancel. Jadi ada tak orang yang boleh ganti ke sakit ke sebenarnya ayah ada kata yang ayah ada kenal seorang jiran. Ni pada pendapat ayah ada canggih itu seorang klien, sebab kan doktor kata kalau kita nak ambil interview doktor, kita kena make sure ada klien. Jadi di pendapat ayah akan ambil klien. Jadi adalah jiran ni dia macam bermasalah autism gitu lah, tapi memang sangat-sangat aktif lah dia, hyperactive. Lepas tu kalau korang lah semua okey, jadi kita proceed untuk tu. Boleh. Boleh ditanya dia. Okey, kalau tu ayah tak sama persetujuan dengan dia, persetujuan dulu lah dengan dia. Apa-apa ayah bagi tahu korang. Sejak bila Puan dapat tahu atau mengetahui penyakit yang berlaku pada anak Puan ni? Boleh ceritakan tak? Mengenai pasti penyakitnya sejak dia berumur 4 tahun. Sebelum 4 tahun tu dia okey je, dia bercakap seperti biasa je. 4 tahun dia mendiamkan diri. Maybe daripada demam panas kot. Dia mengalami demam panas yang agak teruk, tapi tak sempat nak kejang-kejang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aina Najah binti Azhari, Matrik 277939. Kecelaruan kanak-kanak adalah dapat dilihat daripada masalah tingkah laku yang negatif yang dapat dilihat sepanjang mereka dalam proses pembesaran. Kecelaruan kanak-kanak juga berbeza mengikut peringkat umur dan perkembangan diri seseorang individu tersebut. Kecelaruan kanak-kanak dapat dibahagikan kepada banyak jenis, antaranya adalah kerencatan akal, kecelaruan kekurangan perhatian, kecelaruan kelakuan, kecelaruan pemakanan, kecelaruan pergerakan, stereotip dan sebagainya. Terdapat juga beberapa faktor terjadinya kecelaruan kanak-kanak, antaranya adalah terjadinya penganiayaan dalam kalangan kanak-kanak, perpecahan keluarga dan menyebabkan tekanan kepada kanak-kanak, serta melalui persepsi kendiri iaitu merasa tidak diberi kasih sayang atau perhatian dan sebagainya. Malaysia, masyarakat sudah mula mempunyai kesedaran tentang kecelaruan yang terjadi dalam kanak-kanak hasil daripada kempen-kempen dan pelbagai inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan yang banyak memberi informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Atira binti Muhammad Jakir, nombor matrik 277028. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan isu berdasarkan temu bual berkaitan dengan isu kesihatan dan ketidaknormalan tingkah laku yang kumpulan kami telah jalankan bersama seorang individu yang bernama Puan Nur Syazwani binti Abdul Fattah yang merupakan seorang suri rumah yang menjaga 3 orang anaknya berasal daripada Terengganu dan merupakan ibu kepada anak yang mempunyai isu kesihatan autism atau gangguan spektrum autism ASD yang bernama Muhammad Ashraf Hanif. Autism adalah merupakan gangguan perkembangan neuro sepanjang hayat. Autism ini memberi kesan kepada perkembangan otak dan mempengaruhi keupayaan anak untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dan belajar seperti anak biasa. Muhammad Ashraf mempunyai gangguan komunikasi di mana beliau tidak mengeluarkan sepatah perkataan daripada mulut dan anak beliau tidak menunjukkan respon apabila orang lain berkomunikasi dan apabila dipanggil tiada sahutan dan tidak menoleh. Seterusnya, beliau juga mengalami rendah tahap kebolehan audio motor dan visual motor. Sebagai contoh, Muhammad Ashraf gagal dalam bertepuk tangan atau menghentak kaki mengikut irama yang betul. Beliau juga sukar untuk mewarna lukisan atau meniru corak pergerakan yang diarah. Seterusnya, Muhammad Ashraf seringkali menunjukkan tingkah laku yang agresif atau hyperaktif di mana ia menunjukkan reaksi yang terlalu aktif yang ditonjolkan seperti tantrum dengan keadaan yang tidak mampu untuk merasakan kesukaan kepada sesuatu yang mereka lihat atau diberikan. Muhammad Ashraf ini juga pernah melakukan percubaan untuk mencederakan diri beliau sendiri, seperti menggigit tangannya sendiri, kemudian menangis sambil menghempas badan di atas lantai.
dan beliau juga pernah mencuba untuk lari daripada rumah, namun ditahan oleh ayahnya. Selain itu, Muhammad Ashraf juga mempunyai kesukaran untuk bersosial. Sebagai contoh, apabila Muhammad Ashraf ini berada di sekolah, dia tidak mengikuti apa-apa aktiviti yang dianjurkan. Kemudian dia akan melakukan halnya sendiri, namun dia tidak mengganggu rakan-rakan lain yang melakukan aktiviti. Kadang-kadang Muhammad Ashraf tidak mahu ke sekolah ataupun menangis sepanjang berada di sekolah. Dan isu kesihatan atau ketidaknormalan tingkah laku yang dialami oleh Muhammad Ashraf yang terakhir adalah Muhammad Ashraf bersikap tidak fleksibel. Sebagai contoh, apabila Muhammad Ashraf kerap bangun malam, biasanya pukul 1 atau 2 pagi, dia bangun dan berjaga hingga 4, 5 atau kadang-kadang sampai lepas subuh, baru Muhammad Ashraf tidur semula. Muhammad Ashraf juga mengalami ketakutan atau cemas yang melampau dan mengalami mimpi buruk serta susah untuk tidur. Secara umumnya, penyebab autism tidak dapat dipastikan dengan jelas. Penyelidikan yang dilakukan menunjukkan autism berlaku disebabkan gabungan beberapa faktor, iaitu faktor genetik, biologi dan juga persekitaran. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang mempunyai keturunan yang menghidap autism berisiko untuk mengalami masalah yang sama. Faktor yang kedua adalah faktor biologi, di mana pengkaji menjalankan kajian secara berterusan untuk meneroka perbezaan dalam neurologi otak antara individu normal dan juga individu yang mempunyai autism. Faktor yang terakhir adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran juga boleh meningkatkan risiko autism dalam individu yang mempunyai genetik autism. Sebagai contohnya, faktor persekitaran adalah komplikasi yang terjadi semasa mengandung dan proses melahirkan seperti berlakunya jangkitan kuman dan sebagainya. Berdasarkan temubuhan yang dijalankan, simptom yang ditunjukkan adalah kanak-kanak tersebut enggan bercakap dan tidak berkelakuan seperti kanak-kanak normal yang lain. Seterusnya, sejak kecil pesakit juga akan mengalami demam panas sekiranya dia mencuba untuk menuturkan perkataan seperti menyebut panggilan ibu dan bapanya. Hal ini membuatkan pesakit enggan bertutur sehinggalah sekarang. Selain daripada masalah pertuturan, pesakit juga menunjukkan simptom tingkah laku yang hyperaktif, iaitu tingkah laku yang menunjukkan seseorang yang tidak boleh berdiam diri, sukar dikawal dan juga tidak memberi tumpuan terhadap sesuatu situasi. Melalui temubuhan yang dijalankan, kami mendapati bahawa terdapat beberapa spesifikasi atau ciri-ciri terperinci yang boleh dilihat dalam diri pesakit. Sebagai contoh, pesakit tidak menunjukkan dirinya memberi perhatian apabila orang sekeliling berkomunikasi dengannya. Sebagai contoh, pesakit mempunyai kesukaran untuk memberi perhatian dan fokus terhadap sesuatu perkara. Sebagai contohnya, pesakit tidak memberi respon apabila orang sekeliling memanggil namanya. Selain itu, pesakit autism juga tidak memahami konsep ruang peribadi ataupun personal space. Terdapat pesakit autism yang tidak berupaya menguruskan diri mereka sendiri dan memerlukan bantuan orang lain bagi menguruskan diri mereka. Sebagai contoh, pesakit perlu memakai lampin pakai buang. Pesakit autism juga tidak suka akan sentuhan fizikal. Sentuhan fizikal menyebabkan mereka berasa tidak selesa dan mewujudkan rasa kebimbangan dalam diri pesakit. Pesakit autism lebih gemar menyendiri. Oleh kerana itu, jika kita lihat kanak-kanak yang menghidap penyakit autism lebih gemar bermain seorang diri dan tidak bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka. Penghidap autism juga perlu menjalani rutin harian yang sama. Perubahan dalam rutin mereka boleh mempengaruhi emosi, kelakuan dan tingkah laku mereka. Perubahan ini akan membawa kepada kebimbangan dalam diri pesakit. Sebagai contohnya, pesakit perlu menjalani rutin yang sama pada setiap hari sejak awal pagi sehinggalah malam. Perubahan rutin mereka secara tiba-tiba amat sukar bagi pesakit autism kerana rutin harian yang sama adalah salah satu cara mereka untuk berdikari. Oleh kerana itu, perubahan boleh menyebabkan mereka berasa tidak selesa dan bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Taha 278-674. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai kesan ke atas diri, keluarga dan kehidupan akibat masalah yang dihadapi oleh Muhammad Ashraf, iaitu masalah autism ataupun gangguan spektrum autism ASD. Antara kesan yang terdapat dalam diri klien iaitu Muhammad Ashraf ialah menghadapi kesukaran dalam berkomunikasi. Berdasarkan hasil temubual menunjukkan Muhammad Ashraf tidak boleh bercakap, beliau tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain.
seperti berkomunikasi dengan ibunya sendiri ataupun berkomunikasi dengan orang ramai. Hal ini boleh menyebabkan Muhammad Ashraf sering melakukan aktivitinya secara sendirian tanpa melibatkan orang lain. Selain itu, Muhammad Ashraf turut menghadapi kesukaran dalam bersosial. Hal ini dapat dikatakan apabila ibu kepada Muhammad Ashraf memberitahu anaknya jarang keluar dari rumah. Dengan itu, anaknya jarang bersosial dengan orang ramai sehingga beliau tidak dapat memahami orang lain. Keadaan yang dihadapi Muhammad Ashraf turut menyukarkan ibunya untuk melepaskannya kerana risau anaknya melarikan diri apabila berada di luar rumah. Seterusnya, kesan yang akan dihadapi oleh Muhammad Ashraf ialah berisiko mencederakan diri. Hal ini dapat dilihat melalui tingkah lakunya abnormal yang terlalu hyperaktif. Masalah yang dialami oleh Muhammad Ashraf membuatkan beliau sering menghantukkan diri, menggigit diri sendiri, melompat-lompat dan juga turut menghempaskan badannya ke atas lantai. Bila beliau bertingkah laku sedemikian, menyebabkan diri mereka sering berada dalam keadaan bahaya dan mendatangkan kerisauan ahli keluarga. Selain kesan terhadap dirinya, terdapat juga kesan yang dialami oleh ahli keluarga yang mana mereka terpaksa memberi perhatian sepenuhnya. Hal ini menunjukkan sikap dan tingkah laku Muhammad Ashraf yang sering tidak dapat berdikari dengan sendiri dan sukar untuk menyatakan hasratnya sekiranya beliau menginginkan sesuatu membawa kerisauan keluarga. Hal ini menyebabkan Muhammad Ashraf sering dipantau setiap masa oleh ahli keluarga. Oleh itu, seperti yang diberitahu ibunya, merupakan seorang suri rumah sepenuh masa untuk menjaga anaknya. Selain itu, terdapat juga ahli keluarga sering dipandanginya. Masalah yang dihadapi oleh Muhammad Ashraf telah menyebabkan orang ramai tidak menyukai keluarga mereka, dan ini membolehkan mereka sering dipandanginya kerana mereka mempunyai anak yang mempunyai masalah sedemikian, dan hal ini turut membuatkan ahli keluarga berasa kurang selesa dengan keadaan sedemikian. Akhir sekali, kesan bagi kehidupan Muhammad Ashraf ialah akan menjejaskan masa depannya. Hal ini kerana apabila seseorang mempunyai masalah autism, mereka tidak dapat berdikari sendiri dan mereka tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan seperti untuk menyara kehidupan mereka apabila mereka meningkat dewasa, dan beliau juga kemungkinan tidak dapat berhidup berkeluarga seperti orang yang normal. Kerana orang yang menghadapi autism sering bergantung dengan orang lain untuk melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Zahra Razzi bernama Metrik 278-037. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang kaedah rawatan yang sedang dan telah dilakukan. Puan Nur Syazwani berkongsi dengan lebih mendalam tentang pendapat doktor berkaitan penyakit anaknya itu. Tambahan daripada ibu kepada Muhammad Ashraf ini adalah beliau menyatakan Muhammad Ashraf ini menerima rawatan fisioterapi, terapi pertuturan untuk mengatasi masalah perkembangan anaknya. Namun ianya hanya untuk beberapa bulan sahaja. Menurutnya lagi, rawatan terapi pertuturan bahasa diberikan oleh pegawai pemulihan perubatan untuk membantu kanak-kanak autism ini berkemahiran dalam bahasa, pertuturan dan komunikasi. Matlamat terapi yang diberikan adalah untuk mengoptimumkan fungsi komunikasi anaknya Muhammad Ashraf. Setelah beberapa bulan mendapat rawatan daripada pihak perubatan di hospital, Puan Nur Syazwani juga mengatakan bahawa anaknya telah menjalani pemulihan daripada Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK yang khas diwujudkan untuk membantu kanak-kanak yang mengidap penyakit autism. PPDK ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menumpukan kepada latihan khusus dengan premis dan kemudahan bagi mengintegrasikan kanak-kanak yang autism ke dalam masyarakat. Kaedah yang seterusnya ialah beliau menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk membawa anaknya ke pantai untuk mendapatkan ketenangan dan meningkatkan pertumbuhan sensori anaknya untuk merangsang perkembangannya secara semula jadi. Hal ini kerana deria anak-anak kecil perlu dirangsang untuk menggalakkan perkembangan deria dan sentiasa aktif serta bersedia menerima sebarang bentuk rangsangan yang dialami dalam kehidupannya. Kesimpulannya, banyak kaedah rawatan untuk mengatasi masalah kelewatan dalam perkembangan kanak-kanak dan juga autism ini, terutamanya yang dijalankan oleh pihak pakar dan juga daripada ibu bapa mereka sendiri untuk menggalakkan anaknya lebih mampu berkomunikasi dan memahami maksud yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayah Syikir binti Zulkifli 27758. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan dua teori yang dapat dikaitkan dengan kanak autism itu. Pertamanya adalah teori kognitif. Teori kognitif ini adalah satu teori yang diasaskan oleh James Piaget.
Beliau sangat terkenal dalam pendekatan kognitif dan merupakan pakar biologi dan psikologi kanak-kanak. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak akan mengalami perkembangan secara komprehensif. Kanak-kanak dapat mencapai perkembangan skemata pada peringkat operasi iaitu 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak ini dapat menunjukkan perkembangan dengan menggunakan keupayaan minda dan simbol mental sendiri. Namun apa yang dapat dilihat pada anak autism ini adalah dianya tidak dapat mencapai perkembangan secara menyeluruh. Hal ini dapat dibuktikan iaitu kanak autism ini tidak dapat menggunakan minda untuk membentuk skemata-skemata baru seperti berbahasa dan menggunakan bahasa isyarat seperti kanak-kanak lain. Kanak autism ini juga tidak dapat mengingatkan sesuatu perkara dengan sebaiknya seperti kanak-kanak normal. Ini jelas menunjukkan bahawa kanak autism ini mengalami kegagalan menggunakan keupayaan minda dan perkembangan secara menyeluruh. Teori kedua pula adalah teori tingkah laku yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, Ivan Pavlov, Thorndike dan John B. Watson. Teori ini menggunakan konsep ganjaran dan hukuman. Bukan itu sahaja, teori ini juga dapat dilihat bahawa tingkah laku seseorang diperolehi daripada pengalaman dan pembelajaran persekitarannya. Melalui teori ini, ia dapat dikaitkan dengan langkah yang selalu dilakukan oleh ibunya iaitu Puan Wani. Hal ini dapat dibuktikan iaitu ibunya sering menggunakan konsep ganjaran iaitu dengan memberikan telefon pintar dan mainan kecil kepada anaknya. Hal ini bertujuan untuk mengajar anaknya untuk bertenang dan meningkatkan perkembangan pada diri. Langkah ini sering dilakukan sehingga ia mencapai satu tahap pelaziman klasik pada anak autism itu. Selain itu, ibunya juga sering memberikan contoh video yang melibatkan tingkah laku kemahiran membantu diri sendiri. Sebagai contoh, video makan dan minum. Dengan ini, ibunya dapat melihat perkembangan tingkah laku anaknya dengan sebaiknya. Sekaligus ia dapat mempengaruhi kestabilan emosi dan sikap aktif dalam diri anak autism ini. Ini juga digambarkan sebagai satu ganjaran yang selalu diberikan kepada anaknya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, untuk tugasan kajian kes yang telah kami lakukan ini, kami sekumpulan memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang penyakit autism yang dialami oleh anak Puan Nur Syazwani sejak dari umur 4 tahun. Namun demikian, kami sekumpulan menghadapi beberapa cabaran untuk menyiapkan kajian kes ini, antaranya adalah kekangan masa oleh ahli kumpulan kami untuk membincangkan tugasan ini dan juga mencari orang yang berpengalaman dalam hal yang berkaitan abnormal ini untuk ditemu bual bagi mendapatkan maklumat yang jelas. Selain itu, melalui tugasan ini juga kami dapat memahami tentang peranan orang sekeliling dan keluarga dalam menyokong orang yang mempunyai autism dari segi fizikal dan juga mental. Pelbagai cara maupun kaedah yang diaplikasikan kepada adik Muhammad Ashraf untuk membantunya dalam perkembangan pertuturan dan perkembangan kognitifnya untuk memahami maklumat yang disampaikan oleh orang sekeliling. Oleh itu, kita sebagai manusia normal perlulah memberi sokongan dan memberi bantuan yang sebaik mungkin untuk merawat orang yang mengidap penyakit ini, tidak kira dari segi moral ataupun berkorban tenaga untuk menghantar mereka kepada pakar psikoterapi untuk mendapatkan rawatan yang berkesan.